Untung hang. Tadi untung kedek. Ya. Tadi apa untung hang pula? Untung hang bila hang masuk semester last yang setahun tu, yuran hang hanya 15,000 kan tak salah saya. Yuran. Campur dengan modular, tapi campur modular semua hang akan mungkin kena keluar dalam 20 ke 25,000 lah. Modular. Tambah. Nah. 15,000 tambah 25,000. Tak, semua sekali total mungkin 25,000. Total. Modular 10,000 kan. Ni apa, main course mungkin 15,000, modular mungkin lagi 10,000 kan. Jadi RM mungkin mungkin lebih, mungkin lagi 15,000 jadi 30 semua. 30. Okey, apa yang hang boleh buat? Hang boleh pinjam bank, hang boleh bergelar EPS sebab ni diploma ni. Ya. Betul. Jadi berbalik tak hang nak pergi bayar 30,000? Pergi bayar pergi jadi pergi ambil third officer punya exam. Berbalik tak? Berbalik. Gaji dia berapa? Hang dah tanya third mate hang. Dalam 15,000. Berbalik tak? Boleh. Berbalik. Lepas tu situasi kerjaya kita lah ni tak pernah dengar lah. Dalam dunia ni, bukan saja Malaysia aja. Dalam dunia ni, tak kisahlah Indon ke, UK ke, dia keluar Jepun ke, guarantee bila hang pass third officer, hang takkan jadi OS. Maksudnya kalau hang tengok di situasi di darat lah ni contoh dia, katakanlah hang ada degree, confirm ke hang jadi pegawai? Hang minta mana-mana syarikat swasta ataupun pegawai kerajaan. Ramai yang jadi kerani kan, level bawah. Kerani SPM sepatutnya lah. Tapi ramai juga budak degree jadi kerani kerajaan. Sepatutnya dia jadi A41 atau N41, pegawai takbir tu rendah, paling rendah sekali. Macam ni dekat kapal, third officer kan satu calik, dia lieutenant muda, sama macam Navy. Bila dia nak naik second officer, dia tak ambil exam lah, dia tunggu promosi. Dia jadi second officer. Lieutenant, 2 calik. Sama macam Navy. Cuma exam kena pass lah. Third officer bukan berdasarkan pengalaman. Hang tengok third mate semua muda-muda. Muda. Third officer muda. Muda. Pasal apa muda? Pasal apa bosen tak jadi third officer? Bosen tu. Dia bukan berdasarkan ke pengalaman naik pangkat ke third officer, berdasarkan kelayakan. Bermakna hang kena pass sesuatu tempat, sesuatu level baru hang boleh layak untuk jadi third officer, bukan kerana hang lama berlayak. Jadi itu bila kerjaya kita. Jadi hang tengok subjek-subjek yang saya nak tunjuk kat hang ni. Okey, ni subjek, kalau hang tengok ni subjek, senarai subjek. Part A principal navigation. Tapi saya translatekan ke bahasa Melayu supaya hampa faham. Kebanyakan akademi atau semua akademi di dalam Malaysia ni, kalau hang pergi mana pun, bukan Polaris saja, tempat lain, hampi tak kisah hampi Ranako ke, hampi Plomo ke, hampi Meta ke, depa guarantee lecturer akan sokong, akan sebut ni hang pergi ambil exam lepas 36 bulan pergi jadi officer cimate ke, domestik ke, hang pergi jadi near coastal punya officer ke, hang pergi jadi foreign going punya third mate ke, depa akan bagi semangat ke hang. Tapi depa hanya bagi semangat. Faham? Depa hanya bagi semangat, tapi depa tak bagi tahu hang nak belajar apa atas kapal. Hang tak boleh pergi dekat third officer. Hang pernah pergi dekat third officer, hang tanya, "Third, saya nak belajar." Hampir tak dekat dia. Mungkin hang ada juga, atau orang lain yang lama sikit, AB. Ada. Lepas tu third officer cakap apa? Hang nak belajar apa? Tahu pasal apa? Hang ingat dia belajar sikit lah. Dia tanya balik, lepas tu AB cakap, "Saya nak belajar lah, Third." "Yalah, nak belajar apa?" "Saya nak belajar dengan Third, nak jadi officer." "Yalah, apa yang hang nak belajar?" "Sebab aku belajar 11 subjek, bukan 11 topik tu, 11 subjek." Bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subjek. Bermakna hang kena pergi kat dia, hang kena tunjuk. Okey, ni contoh dia bagi subjek part A, Principle of Navigation, Principle Navigasi. Ni tajuk-tajuk topik, contoh tajuk-tajuk topik. Ni pun bukan 100% penuh lah, tetapi dia kalau hang dapat master hak ni, hang dah belajar kat kapal dengan nota, buku nota hang semua tu, hang buat latihan. Lepas tu hang masuk balik yang setahun tu, hang dah jadi level depa, senang lah dekat hang. Hang tengok, oh yang ni yang aku belajar kat kapal tu. Kalau aku tak pergi belajar awal, mampu aku. Betul. Hang tengok, pasal apa saya cakap mampu hang? Okey, contoh dia. Saya tengok contoh dia. Okey,
Contoh dia nombor 5. Contoh dia nombor 5. Cuba hang baca. Drumline, grade scale, Ah. course and distance, arah drumline, bulatan besar dan jarak. Okey, katakanlah soalan exam keluar. Explain small circle and big circle and great circle dan drumline. Explain. Explain. Sekarang anda belajar kan? Tahu dah? Berapa? 2 tahun dah? Dekat 2 tahun dah? 2 tahun lebih. Hang tahu ke drumline? Drumline. Tak tahu. Drumline tu benda hang nak explain bila soalan keluar untuk exam. Sebab mana hang buat hari yang buat drumline apa? Hang tak tahu sebab ni teori. Yang dekat edit suruh buka tu. Bulat tu bukan. Bukan. Dia ada teori, dia ada mungkin muka surat karangan hang kena cerita. Ni principle navigation dia banyak karangan dengan putaran bumi hang kena explain dengan lukisan dengan explanation bahasa Inggeris untuk foreign going. Kalau untuk near coastal boleh campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, ada campur-campur sikit tapi masih still bahasa Inggeris banyak. Domestik boleh bahasa Melayu. Jadi hang jangan risau sebab kita kan ada 36 bulan. Sebab tu dia bagi 36 bulan. Dua sebab, satu selain dia masa sea time tu kita ada habis kerja, katakan kita OS kita kerja 8 sampai 5 kan. Kan kita 8 sampai pukul 6 ke apa kan, 6 sampai pukul 6 kan. Malam ni kita free. Ya, malam. Ambil lah setengah jam ke sejam. Dia kelas dia belajar daripada mana? Pukul 8 pagi sampai 6 sampai 5 petang di alam. Tapi di kapal hang kerja, waktu hang tak bertugas kan masa kapal di tengah laut, kan ada banyak hang buat day work kan. Hang free malam, belajar lah. Belajar. Hampir kacau punya officer hang duduk bridge kan. Duduk bridge. Dia kata kalau nak belajar main bridge. Dia kata. Tapi buku macam ni kan. 3 biji lah saya ada. Penuh semua. Jadi hang tengok balik, mungkin ada sebahagian topik ni anda belajar, hang tengok. Ada tak? Hang ni dah belajar sebenarnya. Dia sebut ni dah belajar. Mana officer tu bagus, dia tolong cari topik ni nak ajak kan. Kalau tidak, aku pun malas. Macam hang suruh aku ajak. Aku dah kepala aku dengan drumline, dengan Kepler's law, dengan segala macam. Aku nak ajak apa? Aku pun lupa dah. Exam agak. Masa exam aku ingat dah habis exam aku lupa. Aku ajak dia ROI sudah. Dia dah lebih kuat. Kan dia? Kan yang lain. ROI tu hanya sikit je daripada apa yang dia tahu. Sikit je. ROI hanya part I. ROI, Undang-Undang Laut. Collision Regulation 1972. Salah satu sebahagian topik daripada sini untuk peperiksaan oral sahaja. Kita ada paper, kita kena clear 7 paper. Lepas clear 7 paper, kita kena ada oral. Oral merangkumi semua pula. Tak apa, oral ni jangan risau. Kita clearkan paper tu. Lepas tu baru register kat Johor buat oral. Ini ujian lisan. Ni ujian lisan. Bermakna saya nak cakap kadang-kadang saya tunjuk juga dekat kru-kru saya waktu kat kapal dulu, waktu saya belayar. Depa duk tengok third officer kan buat kerja apa semua. Depa ingat buat kerja sikit macam tu jadi third officer boleh dah. Payah. Saya pernah cakap satu ayat yang sangat popular. Saya selalu cakap kat kru kapal. Saya cakap, saya boleh ajak hang nak buat kerja kapten. Tapi saya tak mampu nak ajak hang untuk pass kapten punya exam atau kursus ni course. Sebab banyak. Saya lupa. Kalau setakat saya nak ajak hang bawa kapal, nak jadi ketua, nak pergi update borang apa, nak jadi bos, saya boleh ajak hang. Sebulan lah boleh. Ajak macam mana lonside apa. Itu tak ada apa. Nothing. Macam ni juga. Hang tengok dia pejabat kerajaan. Okey, katakanlah Rani tu dia educated, dia pandai, dia pandai komputer ke apa, dia bahasa Inggeris pun ada tahu juga, pandai juga, dia degree. Tapi dia duduk Rani. Kenapa? Rani tu tak boleh buat kerja pengarah. Kalau hang bagi Rani tu duduk buat kerja pengarah, boleh tak? Boleh kan? Tapi siapa dia tak jadi pengarah? Kerana kebanyakan yang terutamanya Rani ni depa SPM. Kelayakan tak ada. Nak naik pegawai bawah pun tak boleh. Dia pengarah ni mai daripada start daripada 41 pegawai bawah. Pegawai bukan 19, bukan 29 kan. Kerana dah level dah 29, 31, 19. Dia bukan mai daripada situ. Dia bukan pengarah di pejabat kerajaan ke, di mana-mana syarikat ke, GM, General Manager di darat. Dia bukan mai daripada cleaner dekat syarikat tu. Dia mai masuk-masuk dah pegawai bawah. Sebab dia ambil degree dulu baru dia apply dan dia masuk sebagai pegawai. Itu beza dah. Ini bermakna apa jadi kat third officer tadi, kalau dia tak pass dia kena belayak balik sebagai cadet atau AB je.
Kalau dia nak cari duit lah. Kalau tidak dia kena bagi pas lah. Dia jadi officer tu. Atau dia refer paper boleh refer. Kalau dia tak pas dia kena nak jadi officer atau OB. Dia kalau dia nak belayak sangat-sangat kalau dia tak ada duit kan, kalau dia tak mau belayak, dia tunggu darat sampai dia pas. Lalu dia tunggu sampai pas. Kalau 2 paper dia pun boleh refer. Refer ni bayar duit paper, tapi kalau lebih dari 2 paper kena repeat semua. Bukan repeat semester, repeat semua paper. Maknanya bayangkan 11 paper, 9 paper nak study semua. Sakit kepala. Pasal ini saya baru satu topik, baru satu subjek. Contoh dia, hang tengok ni prinsipal lain, prinsip navigasi lain, practical navigation lain pula. Ni prinsipal navigation ni. Contoh dia yang hang tak pernah dengar. Contoh dia. Circumpolar bodies. Contoh dia kalau soalan keluar, explain the circumpolar bodies dan what are the implication to our daily navigation on board the ship in an open sea. Contoh dia. Soalan akan keluar tu. Kalau lah ni, hang boleh tak? Tak boleh. Dia ni tanya apa? Circumpolar bodies tu menatang apa sebenarnya? Third officer aku tak pernah sebut kan. Dia duk sebut steering port starboard dengan on radar macam tu kan. Orang tahu rupanya dia pun belajar menentang ni tu. Maknanya untuk dapat 13,000 macam dia bukan senang sebab senang untuk tapi tak mustahil. Kena ambil lah khusus, kena ada certain level. Tapi hang tak mau besar ke? Kalau dia boleh start gaji hang 15,000, 13,000. Lepas tu hang naik second officer, hang tak ambil saya, tunggu promotion. Jadi dekat 20. Woi, berbaloi lah study B lah. Kan? Study. Dan dia bagi peluang kedua hang untuk dapat jadi orang yang pegawai yang agak tinggi, walaupun hang SPM lingkup hang tak ada ijazah, tak ada apa. Level ni tinggi. Dan level ni walaupun dia third officer, second officer, dia balik ke darat, dia diiktiraf. Hang tengok macam Cik Zul, dia baru third officer kat LNG. Cik Zul yang ajak LNG kita, tak tahu hang masuk kelas dia. Ada. Dia dulu third officer. Dia main sini, tengok dia jadi apa? Saya suruh dia jadi cleaner. Dia jadi lecturer. Pada muda ke dah, baru 26, 27 lah, 28 lah dia, 27 lah. Jadi maksudnya dia ambil kerja sini sebagai lecturer atas kelayakan dia, bukan atas sebab dia lama belayak, sebab dia tua, bukan. Sebab dia tua sama orang bosan, bukan. Sebab kelayakan dia. Bosan pun ada kelayakan dia, sebab tu dia dapat kan. Tu pun tengok Jabatan Laut, dia bosan, dia bagi takat BT lah. Dia tak bagi ajak benda lain. SSC tak boleh naik, dia tak boleh ajak DSD. Alah, nak ajak DSD pun boleh, tak boleh lah. Saya bagi slide dengan nota 2 hari lah, 4 jam lah SSC, tak boleh ajak. Boleh lah. Tapi siapa hang tak layak, hang bukan officer. Atau hang bukan engineer pun officer tak. Buat awak bosan tak boleh ajak, boleh lah. Dia tak kata ajak, boleh lah. Tapi tak layak untuk mengajak. Jabatan Laut tak bagi. Mungkin minta permit, takkan bagi permit untuk mengajak tu. Dia bagi BT sahaja. Bukan bosan-bosan, dia bagi BT sahaja. Saya pun tak try agak abang depa, tak boleh tolong, kita tak cukup lecturer. Dia pun tak bagi. Polisi depa tetap sama. Saya boleh ajak SSA, DSD, saya dah permit, saya boleh ajak. Saya malas nak ajak, lebih orang lain ajak. Jadi tengok benda-benda macam ni. Contoh dia, kalau soalan keluar apakah Venus, what is Venus as, explain Venus as a morning and evening star at the horizon. Contoh dah. Bukan satu ayat lah, mungkin setengah kertas paper nak explain, atau satu muka surat. Ni sebab esay. Dia soalan tu macam karangan, kena jawab. Yang ni teori, tu sebab dia panggil principal navigation. Practical navigation pula calculation. Contoh dia mana dia? Dia akan keluar soalan, okey. Daripada a ship sail from katakanlah sail from New Orleans to New Orleans ke mana? A ship sail from New Orleans port to Valparaiso, Chile.
Contoh dah. Soalan dah. Using the plain sailing method, obtain and calculate. Dari tadi soalan nombor 1 kan. A satu kecil. Dia sub soalan ni the cost and distance. Lepas tu ETA. Lepas tu ni cost and distance. Hang nak jawab yang tu saja pun satu tu muka surat. Mula-mula hang nak kira dulu departure bagi di long sama juga cost cosine latitude. Dia trigonometry. Speed. Cos cosine latitude. Entah lah. Cosine latitude. Sin cosine tangent. Macam kita belajar di matematik di sekolah. Dia apply balik. Tapi jangan risau, kita tak pergi mendalam sangat, tapi basic tu kita akan recall balik. Jangan risau. Ramai saya punya kawan tu dah kena tangkap rasuah. Dan waktu cadet ada seorang dia ambil sastra tapi dia dapat okey lah, budak Sabah. Nama Abel Ongkunik. Dulu budak Allah tua macam saya. Sama bayar dengan saya pun. Dia sastra ya. Dia pas sampai Cimik, dia antara yang paling awal. Umur 26 dia dah Cimik Porenggoi. Lepas tu dia tak belayak sampai kapten. Dia jamship, pernah jamship dia chemical tanker. Dia tak naik LNG, dia naik main fleet. Main fleet kan, chemical tanker untuk oil. Dia boleh naik lagi, tapi dia saja dia belah, dia pergi kerja Jabatan Laut Sabah. Last kali dia jadi pengarah pelabuhan Labuan ke Sabah. Lepas tu last kali bulan lepas dia baru ditangkap sebab SPRM oleh kes rasuah. Lah ni duk bercara. Kalau hang perasan pengarah pelabuhan tu kawan aku, Abel Ongkunik nama. Kena tangkap dia rasuah. Bukan sikit. 3.5 juta. Pakai baju boleh. Aku dengan kawan aku duk gelak. Elok. Patut kawan aku kata dulu masa dia tak kaya dia cuma makan gaji pengarah. Member aku pergi ada kursus pilot. Member saya seorang ni satu batchmate saya seorang ni pilot kat Penang nama Jasmi. Jasmi orang sini orang Pokok Senar. Dia kata aku dulu pergi able kan dulu ajak aku main tertarik, tapi bila dia naik pengaruh dengan dia pun dah kaya, aku pergi sana telefon tak layan, aku WhatsApp pun busy ke macam tak mau jumpa. Oh dia dah kaya. Tapi pada orang nanti kena dekat dia rasuah. Tapi dia kaya. Dia kaya. Tapi dia pas. Dia pas sampai Cimik. Saya ada yang tak berapa pandai bahasa Inggeris. Saya punya OS waktu saya ada kapten. Masa tu saya dah Cimik dah naik kapten. Dekat Gagasan tahun 2009. Nama dia Muhammad Azmi Kamarudin, budak Kuala Pilah Negeri Sembilan. Dia mula naik OS, dia masuk alam, belajar macam kita sebulan ni. Macam ni lah, belajar kelasi lah. Lepas tu dia OS dia naik AB. Lepas tu dia jadi pamen pun kalau ikut okey dah gaji dia 2000 US. Tapi dia kata dia nak ambil kat third officer, nak jadi officer. Dia hari-hari dia dah sibuk aja chemical tanker banyak aja kan. Pamen pula tu. Dia study lah, tengok kadang saya pergi bilik dia. Tu dia buku terabuk atas lantai. Belum belajar. Hang buat latihan yang aku bagi. Hang buat lagi. Saya suruh kacau dia apa? Bagi latihan. Bagi macam soalan-soalan saya bagi. Aku nak hari Isnin ni hantar aku. Tak peduli yang cukup tidak cukup tak. Dia usaha sungguh. Dia usaha. Dia last second officer. Tapi dia tak belayak sampai Cimik kapten. Dia pergi pilot Westport. Tapi pom power juga. Second officer, bosan kat OS takkan pilot pelabuhan takkan boleh jadi kalau hang OS atau AB tak ada. Bosan tak ada. Dia kena minimum third officer atau second officer. Jadi dia last second officer, dia pergi pilot dia tak mau belayak. Dia pasal dia ada dua sebab. Satu dia wife dia ijazah degree UUM apa tak tahulah. Jadi dia rasa aku kena ada standard level kena tinggi lah. Wife aku ijazah takkan aku pamen lah. Jadi dia ambil. Dia last dia dah nama rasa dekat Sapura Kencana ke apa gaji US, gaji second mate, tapi dia belah lah. Lepas second mate dia tak ambil teammate master. Dia belah. Okey lah, tak apa, tak ada masalah lah. Maknanya ni lah yang penting. Yang cuma saya nak tanya, hak ni dia bagi kat hang tak? Ini tak bagi. Tak bagi ya? 2019. Time hang siapa yang ada? Fatin jaga. Hafiz Latif. Tengok. Saya ada soft copy, saya boleh forward dekat hang. Hang simpan dalam handphone, kalau hang nak print dia akan keluar macam ni kak. Dulu masa 2017 2018 kami bagi buku ni.
tapi memenangkan kos tinggi pula. Ni kalau saya nak beli berapa ni? Kalau ni saya beli. Ni kita ada kopi ni. Tapi kalau hang nak buat lagi cantik, hang boleh buat lagi cantik ke? Hang pergi kat ni hang binding ke, hang buat lagi cantik kan. Kalau hang nak pinjam, hang nak pergi photostat pun tak ada masalah. Kalau hang nak print, saya bagi soft copy pun boleh, tak ada masalah. Saya print lah. Saya bagi soft copy kan. Saya forward kat hang masuk dalam laptop, hang pergi print. Kata hang buat buku, hang buat cover cantik sikit. Ni cover kami pakai macam ni kan. Aku nak buat cover lagi cantik kan. Yang penting isi dalam ni. Ni adalah garis panduan. Ini yang beza dia kita dengan akademi lain. Salah satu beza selain dari BSOM. Kita bagi garis panduan apa nak buat. Macam orang kata digital marketing lah. Cakap lah ni banyak sifu-sifu. Mereka kata ada setengah macam Aziza Osman, kita masuk yang free. Ingatkan dia nak ajak, kan dia ajak digital marketing, mesti dia ajak, dia suruh buka laptop. Okay, hang klik ni macam nak tengok. Nanti kalau hang nak bagi view lagi ramai, hang kena buat macam ni, buat macam ni, page buat macam ni. Dia tak ajak teknikal, dia cuma motivasi. Hang tengok je kaya betul, suruh menjerit, suruh menyanyi. Lepas tu habis kursus tu. Lepas tu orang dengar kursus tu sampai dahaga nak teknikal, nak pergi masuk teknikal kena bayar mahal. Mereka simpan tu, tak mau bagi. Sebab yang tu, ilmu tu adalah duit. Mereka nak ilmu tu. Kalau mereka bagi ilmu tu, hang boleh jadi kaya. Tapi hang kena bayar kan. RM5,000 lah tu. Kena cari lah RM5,000. Sama macam kita kan. Ilmu kan RM5,000. Okey. Jadi saya ada pi lah itu digital marketing tu, ada sifu baru tu Cik Zul tu, dia bagi tahu kalau kita pi, saya tanya apa beza dengan Dr. Aziza lah, Najib Asadok apa dia buat. Depa kebanyakan motivasi. Depa akan cerita seolah-olah depa ajak untuk promote. Kita pi masuk tu tak. Dia cuma bagi semangat lah. Dia tak ada bagi macam mana nak buat. Dia ajak, okey, kalau hang nak masuk Facebook yang ni, hang nak masuk Telegram, dia ajak download robot dia untuk jawab. Dia ajak tu teknikal. Jadi Bimax adalah robot untuk Telegram. Robot saya duduk jalan pergi dekat Telegram, kalau orang perasan Bimax, Polaris apa tau. Saya test je. Ada group duduk tanya, ada kerja kosong. Robot tu duduk jawab, saya duduk tengok. Robot tu duduk jawab. Dia tolong reply. Dia tolong reply. Jadi dia ajak teknikal. Yang tu saya pergi 3 hari saya pergi dekat Langkawi. Tapi biasalah dia ajak teknikal basic lah, nak tahu mendalam lagi. Atau dia tutorial. Bayar. Itu dah bayar 300 lebih. Itu bukan free, kena bayar 300 setengah. Pai ni dah bayar ni. Nanti lah. Tu dia duk rasak kat saya. Dia duk hantar email lepas semua message kan. Suruh pergi. Lepas tu saya tak pergi lah. Tapi bagus sebenarnya cari ilmu apa-apa. Tak apa, bagus kan. Sebenarnya bukan tak bagus. Tapi macam ni juga. Ni dia punya berbaloi dia bila dah cari ilmu. Han jadi third officer, second officer, han punya gaji. Ya. Tengok. Kira tengok, tengah orang tengok, Allah leceh nak ni, malas sekali yang tengok gaji third officer, wih, $3,000 US. Ambil boleh? Tak apa, aku cuba. Betul, dah dapat nak tu. Jadi dia bukan jalan senang. Dia bukan orang kata menang loteri. Dia jadi third officer. Dia kena usaha. Dan bila pas, dia bukan ketepikan kita. Itu yang bagus dah. Sebab orang tak cukup. Di dalam dunia ni, officer, engineer ni semua mana pernah cukup. Kadang-kadang officer kena extend 8 bulan, 9 bulan tak ada orang ganti. Betul tak? Pasal orang tak cukup. Jadi, kerja hanya risau, secure. Hang ada third officer, mereka takkan cakap tak ada kosong ni, hang jadi AB boleh. Tak ada. Tak pernah mereka diskriminasi sampai macam tu. Company mana pun. Sebab orang tak cukup. Tapi di darat malam sikit lah. Kadang-kadang kita ada ijazah, kita pergi minta pegawai, tak ada kosong. Eksekutif, junior eksekutif ke dekat syarikat swasta, tak ada kosong. Tapi mereka beritahu, kerana office boy dah kosong, mau tak? Terpaksa dia office boy ada diploma. Kan di darat macam tu kan lah ni. Kita kadang-kadang macam wife saya dia penolong pengarah timbalan pengarah pejabat tanah dan galian lah ni. Kerana dia ada ijazah, ada master apa dah. Kira kalau Kani pun educated lah ni kan. Pasal tak ada kerja kosong. Terpaksa lah. Dia masuk kerja-kerjaan kan ada pencen semua. Gaji, tangga gaji pun not bad lah. Okey lah juga kan. Lah ni okey, dulu rendah. Itu sebab. Tapi yang ni tak ambil tak rugi. Jadi inilah garis panduan dia. Kalau orang tengok contoh dia apa ni. Ni practical navigation lagi. Okey, ni subjek stability pula. Tengok, hang kena tahu apa itu explain what is the definition of center of buoyancy, B. Apa dia? Buoyancy. Buoyancy B. Center of buoyancy B kan? Explain.
I don't know. Kan? Bila ada hak ni, hang dah print, apa yang hang akan buat? Hang akan buat buku kosong ni. Hang bawa kat bridge. Hang bawa ni. Tak boleh tak? Ada free tak ni? Kapal tak banyak kan? Saya nak belajar. Mungkin tak bisa kata aku leceh nak mengajak. Sehari dia tanya nak belajar, aku nak ajak dia apa aku pun tak tahu. Aku ajak cincai lah, buai sikit tahu, suruh bagi dia baca Marina Sembuk tu buai apa buai sudah lah. Boy tak. Ya, betul tak? Tu ya. Betul hang buka ni, hang buka ni kata. Tak, saya nak belajar hak ni. Aphelion and perihelion. Nanti dia record hang tolong tengok lepas saya turun bawah ambil buku. Dia boleh buat. Tak, aku ada buku. Tapi aku boleh explain kat hang. Dia lukis contiang, lukis. Hang ambil yang dia contiang tu, hang lukis elok, hang buat nota hang sendiri. Contoh yang lagi satu yang berjaya jadi officer walaupun dari kru, nama dia Mazli bin Hamzah. Dia saya punya AB dekat Petroship tahun 90-an dulu. Dia satu batch dengan Bosun Zam, second officer. Lah ni dia belajar lagi second officer dekat offshore punya kapal. Dia tiap kali masa saya dah ajak dia semua, dia tak ambil exam. Lama tak? Tu dia kahwin. Dia kerja sat di darat jadi safety officer dekat pelabuhan Kuantan. Macam bomba lah. Saya dah kata kat dia, wah jadi officer bagus ya, safety officer. Apa gaji kecil ke? 1,300 ya. Oh ya ke? Kata bukan pegawai ni. Dah. Lepas tu dia belajar balik. Lepas tu dia ambil exam. Lepas tu dia call saya. Sebab dia tiap kali dia call saya bantai dia. Weh, nota semua yang hang tulis yang aku ajak kan ada lagi. Ada. Hang officer ke AB ke? AB lagi ke? Wah, macam tu baik hang bagi balik aku bagi kat orang lain lah. Benar tu. Hang bayar bagi kat orang lain biar dia belajar lah. Tu hang tak mau ambil exam. Lala dia ambil. Dia kata saya nak ambil JMDSS. JMDSS OS tak bayar, AB tak bayar. Khusus kos JMDSS. Anak ni officer. Akhirnya setelah aku play tiap dekat 7-8 tu ambil lah. Dia duduk gila. Dia kata saya near coastal, dia bukan foreign going. Saya near coastal lah, saya duduk dekat offshore tapi near coastal pun 7,000 kak. Kan 3 bulan kerja sebulan cuti. Offshore kadang-kadang dia bayar ikut kelayakan kita. Kadang-kadang dia tengok dia ambil second officer foreign going, mungkin gaji dia 10. Second officer near coastal dia bayar 7 lah. Dia lari kat situ tanggal gaji tapi officer juga. Dia pilih je tu, dia pilih kasih. Sebab hang punya certificate tinggi lagi dia bayar tinggi. Sama macam ni. Contoh dia aphelion dengan perihelion. Kalau hang duk buat kerja atas dek, duk tukar pipe, duk pasang reducer cekap, duk mengecat, duk apa semua, hang takkan tahu pasal aphelion dengan perihelion walaupun hang dah belajar 50 tahun. Betul. Sebab ni teori, dia kena pi belajar dekat officer dengan pi masuk exam, masuk kelas. Apa kegunaan dia? Selepas hang dah pas, hang tahu. Ada banyak ke? Bukan semua ni kita guna teori ni dekat waktu belajar. Ada setengah tak pakai pun. Tapi ada banyak ke yang pakai. Bila hang ambil sexton, hang nak kira, captain duk bising kan, hang third officer hang kena kira kan, kena ada kan third officer duk ambil kan. Bawa hang perasan, oh lah ni aphelion, lah ni perihelion, patutlah matahari laju kan. Ini yang hang belajar. Tapi yang ni hang kena tahu melalui kelas, melalui teori. Hang takkan tahu daripada orang yang lama belajar. Oh saya dah 30 tahun belajar, hang boleh belajar dengan aku. Sekali hang tanya dia aphelion perihelion kat Bosun mana dia tahu. Hang tanya Bosun bertukar pipe atau piping system atau ni atau valve ke, valve ni kalau jenis ni atau dresser coupling expansion joint macam mana tukar, dia boleh. Dia tentu. Itu beza dia. Mana officer punya ni level ni memang diiktiraf oleh JPA sebagai diploma atau ijazah. COC kita dulu tak ada diploma. Dulu dia mana ada kursus diploma ni. Alam baru perkenal ni awal tahun 2000. Tapi sebelum tu tetap JPA iktiraf sebagai diploma atau ijazah. Kita kena pergi ke pejabat JPA ambil surat pula. Lepas tu surat tu baru pergi kat dekat EPF ke dekat bank nak pinjam, nak pergi ambil kos. Dia bagi dia pinjaman. Kalau dia tengok situ yuran apa, hang suruh alam keluar dokumen nanti yuran 20 dia keluar loan 20. Lepas tu habis tu hang bayar. Kan senang kan. Macam ni kalau hang nak ambil OS, hang tak boleh minta pasal hang bukan level diploma. Hang nak ambil yang macam sebulan punya kos di Polaris ni, dia tak bagi. Bank tak bagi, PF tak bagi, apa pun tak bagi. Pasal dia bukan level diploma. Sijil yang setahun 2 kemahiran benda tak bagi tau.
Katakanlah ada syarikat swasta buat kursus DOS ke NOS ke apa setahun. Tak boleh buka. Kena pakai duit sendiri. Kalau RM7,000 hang bayar. Kalau RM10,000 RM10,000 cari duit. Pasal dia bukan level diploma. Memang institusi kewangan dengan UPF dia macam tu. Kalau level diploma ke atas atau degree ke master apa PhD dia bagi. Dia bagi. Boleh lah. Tu pun saya dengar lah ni banyak agak kolej swasta dia ada level-level tertentu pula. Okey, yuran kata RM70,000, ada dia tengok kursus juga. Kursus yang macam ni dia bagi 80% lah. PTPTN lagi 20% kena cari pula. Kena kalau RM30,000 kena pula cari RM6,000 lah. Kena bayar cash tu. Hak lagi 24 boleh pinjam. Kan nak masuk diploma. Ada lah ni PTPTN tak cukup duit daripada keluar macam-macam syarat pula dah. Kadang-kadang universiti tolong lah. Sebenarnya yuran dia RM25,000 lah, tapi dia bubuh RM35. Dia nak tolong hang bagi dapat penuh dia. Hang tak masuk tempat dia tak dapat duit lah. Hang tak layak, hang tak ada duit nak masuk. Contoh dia lah. Jadi ada diploma yang pusing macam tu lah. Macam kita beli kereta kan tahu kan. Low spec, high spec semua. Kita beli low spec tapi bila tanya assessment, boleh tak adjust loan 100%? Boleh. Dia masuk loan dia murung lah dekat bank semua lah high spec. Bank betul dia kan murung kan. Dia dengan pegawai bank tu baik. Pegawai bank tu tok kata dia tahu ni low spec tapi sebenarnya minta loan high spec. Dia pergi kat bos dia tengok dokumen cukup, bos dia tanya approve. Kan. Ni yang ni jadi hang tengok macam contoh-contoh kalau hang tak masuk awal, hang tak belajar awal akan jadi susah bila tahun ketiga. Hang lah ni umur berapa? 29. Katakanlah hang cukup 36 bulan bila hang umur 32. Kalau kata umur hang 32, gaji hang 13 ke 20,000. Sat. Mudah. Hang cari lah siapa dekat luar tu, dekat kawan-kawan hang yang duduk di darat yang gaji 19,000, umur 32. Hang sila hang seorang. Ada seorang lagi, dia anak wakil rakyat. Ada kroni tu masuk projek. Itu tak boleh buat apa lah. Pak dia ada kilang besar. Pak dia main biasa je kita ni kan. Kita akan jadi nombor satu. Ni contoh-contoh dia practical innovation. Practical ni stability. Contoh dynamical stability. Lepas tu meteorologi, kaji cuaca apa dah. Okey, kalau teori ni hang tengok yang principle navigation dia ada Kepler's law. Ada satu lagi cara, contoh hang cuti lah ni. Katakanlah hang nak belajar topik-topik ni. Kalau hang boleh baca Inggeris semua, kebanyakan buku kan bahasa Inggeris. Hang ada sentiasa kami sentiasa welcome dan alurkan hang free time, hang pergi masuk library kita tu. Mencari buku ni ada. Ada. Lepas tu hang mai jangan buat lari pula buku tu kan. Jangan orang lain nak pakai kan. Hang mai pak kat ni kata saya nak pinjam buku, nak pergi photostat lah. Photostat kalau duit nari mungkin RM5 ke, mungkin RM11 ke. Pergi photostat tu hang mai bagi balik cipai itu supaya tak hilang orang lain boleh pakai. Jatuh hang binding elok hang balik. Pergi belajar sendiri. Waktu cuti lepas tu duduk relax di rumah. Boleh tak? Boleh. Kan. Jadi nanti tengok dah cover 3 part. Lain nanti naik kapal belajar. Lagi satu tak ada tok guru kan. Tak faham duk tengok buku ni, tak faham. Jadi hang kena terpaksa hang bawa tu ke kapal ni. Tanya. Contoh dia ada law ataupun dia punya undang-undang yang hang kena belajar lagi. Contoh dia dalam ni yang teori-teori yang hang kena belajar. Contoh dia Kepler's law nombor 11. Kepler's law of planetary motion kena explain. Kepler's law nombor 1, undang-undang Kepler nombor 1 apa dia? Undang-undang nombor 2 apa dia? Bila bumi bergerak dia berputar, dia buat retrograde motion. Dia tak berputar duduk satu tempat, dia retrograde. Tu ada orang kena explain dengan lukisan mai tu. Bumi tu dia retrograde pula macam gasing tu. Dia nanti ada buat macam tu, buat spiral pula. Sudah sampai ke mendalam macam tu kan. Astronomi kita belajar macam sebagai astronomi lah, principle navigation. Macam contoh kalau hang belajar ni ilmu kepelautan, seamanship. Seamanship yang ni pula. Lepas tu bila hang belajar yang ni akan keluar dari exam lah. Meteorologi. Contoh subjek ni humidity. Okey, kelembapan udara. Hang kena cerita kelembapan, lukis memang cukup. Jenis-jenis awan apa semua kena lukis. Bayu laut, bayu darat. Kata batik, anabatik wind macam mana terbentuk. Tu tak pernah dengar kan. Kata batik kena tambah anabatik. Tapi bila kita belajar baru kita tahu. Lepas tu ada law kat sini.
macam mana hang nak mengelakkan cuaca buruk, hang pakai vice balance law. Jadi hang kena cerita vice balance law tu cakap macam mana. Bila mengadap angin jadi ke pusat taufan tu di mana. Jadi macam mana hang nak navigate kapal hang jauh daripada pusat taufan. Kita menggunakan vice balance law. Orang yang cipta tu nama vice balance kot. Nama yang undang-undang. Ini yang kita bagi. Ni sebenarnya macam garis panduan macam mana nak buat. Contoh dia yang ni, dia contoh dia ni macam manual lah. Macam ada enjin Hino diesel atau enjin Mitsubishi depan hang. Mungkin hang masuk kelas ada tak puas hati, hang tengok kelas tu tajuk. Tajuk dia kemahiran memperbaiki enjin. Apa masuk? Mula-mula cerita enjin secara am. 4 stroke, 2 stroke, combustion stroke, exhaust stroke, apa semua. Lepas tu habis. Lepas tu hang keluar, hang perasan enjin ni aku tak boleh repair ke, tak reti. Maknanya apa yang hang rasa tak cukup? Tak cukup ilmu tu aku belajar seminggu tu. Bukan dia. Sekali hang tengok ada satu tempat lagi. Ada orang buat. Orang ni bukan orang Mitsubishi Ni Mitsubishi kan. Apa dia ni khusus technical engine Mitsubishi. Mitsubishi ni enjin petrol Mitsubishi. Ada macam-macam jenis lah petrol. Hampir sana baru dia ajak. Oh, enjin ni hang tengok enjin hang ada dalam tu. Okey, kalau enjin ni dia ada special kat sini, valve elektronik ni. Jadi hang jaga, hang buka tu dulu. Hang buka ni dulu, buka ni. Baru yang khusus ni baru betul. Lepas hang keluar. Itu aku tak ada pengalaman buka. Lah ni tak ada tahu guru, tapi ada aku punya nota kita buka ni dulu. Manual. Dia ajak betul. Oh betul. Barulah betul. Ni kursus ni betul ya. Tapi aku rugi duit 2 kali pergi ambil. Satu yang belajar pasal enjin secara am, satu lagi belajar pasal tu. Bila kita nak produce BSOM enjin yang detail nanti, kita nak macam tu. Mereka tak buat ni. Saya minta Cik Zukri dengan Datuk buat. Datuk kan duk ajak lah ni Datuk. Kita ada Datuk duk ajak, Tanya ada. Datuk mana yang Datuk Syed Amin. di mana? Dalam BSOM tak ada. Oh, rugi lah mana? Datuk main ajak. Lah ni kita ada Datuk IR ajak untuk marine engineering. Ada 3 hari. Tapi dia ajak secara am je. Aku minta Datuk ajak spesifik. Dia kata kalau spesifik tak cukup time dia duk bising aku. Kita bayar Datuk IR saya ambil. Dia duk ajak. IR ni macam PhD. Dia dulu GM dekat Bostate Holding dekat Daidok. Dia tahu enjin ni. Jadi yang tu kita nak spesifik. Sama agak macam lah ni, kalau kita belajar engine rating biasa secara am. Secara am semua kapal kita buat, chipping kita buat ni. Tapi dia tak spesifik. Kontainer bila dekat port loading discharge dia buat apa? Bak carrier buat apa pula? LNG buat apa pula? Chemical tanker buat apa pula? Okey, tanker sama tanker, apa sama? Pipe ada. Apa beza? Sistem pipe lain. Apa beza lagi? Kargo yang ada dalam tu, satu gas yang dah dimanfaatkan di tekanan sampai dia jadi negatif berapa dia punya ni, bila kena jari bahaya kan. Yang satu lagi crude oil tanker kena jari tak apa, pergi basuh je lah. Tapi busuk sikit gitu kan. Ada banyak perbezaan. Kita kupas dia sampai halus supaya bila dia interview kita boleh cerita kan. Okey, apa awak tahu ni kapal crude oil tanker contohnya Eagle Star kan ada depa punya juga kan. AT Eagle Star ada yang naik bunga kelana apa ni kena interview. Dia sistem pipe direct pipeline system. Bila loading kita kena buka pump ni dan dia pergi dalam pump room dulu baru masuk ke tangki. Tank bah kebanyakan ada hydraulic tapi di atas dia adalah manual. Manifold semua macam tu lah. Cerita manifold tak banyak kan. Dia ada macam mana dia punya impression kalau dia tu interview, dia pegawai manager ke, crewing manager, crewing executive senior ke, dia interview kita OS jawab macam tu. Profesional. Dia dalam tim mesti dia kata ini profesional, boleh ambil ni, boleh ambil. Mai pun cantik, ngantai apa. Eagle Star dia mau macam tu kan. Hampir kena pakai tu. Saya pakai kemeja semua smart kan. Saya interview ni Hang tak pernah POV lagi Eagle Star? Tak pernah. Hampir yang jaga lagi lah. Hang kena pakai smart. Hang pakai smart. Hang tak pakai, bukan takut apa, tak dan hang nak jumpa Cik Mio ke kat atas tu.
Hang baru terjumpa puan apa yang bawah Cik Mio. Cik Mio bos dia kan. Crew manager. Bawah-bawah tu kan ada eksekutif dia, ada Kerani. Depa nanti maki hang dekat lift ya. Tak ada nak pergi jumpa dia lagi. Betul. Hang ni awak daripada mana? Saya dari kapal Cik. Pakai t-shirt ke star ke. Saya dari kapal nak jumpa Cik Mio. Hang pakai macam ni saja. Kena ada kapten pula dua dalam tu. Kapten Haizal saya punya kawan lah. Kamu disiplin sikit lah. You go back down, you go and pakai sikit kemeja dengan tie semua. You cut your hair ke apa, dia suruh potong pun, habis. Tapi boleh dimaafkan lagi sebab hang dah belayak kan. Kemungkinan akan kena tegur rambut hang. Tapi kalau hang dah pakai kemeja smart kemas, lepas tu rambut hang banyak-banyak. Tak boleh ikat, jangan ikat rambut banyak-banyak walaupun panjang sikit. Mungkin kena tegur. You punya rambut potong panjang. Ya sir. Yang tu je. Tapi orang tengok main dengan tie semua. Sebab dia punya senang. Kita bayar OS pun dah sama gaji dengan general manager, kilang kecil-kecil kadang-kadang tau. You tak respect you punya rank lah, walaupun you OS. You punya gaji besar tau. So you respect you punya kerja, main pakai elok. Dia bagi baju korporat apa semua. Kalau ikut bubuh sarung kot terus senang. Kalau nak pakai kot dia bagi, tapi jangan pakai kot lagi jadi GM sana macam ni kan, kot macam ni. Dia ni OS lah. Dia EGM ni lah nak main ambil kerja aku. Hang pakai kemeja. Hang kena tengok cadet kau officer semua depa pergi sana pakai. Pakai tie betul, baju lengan panjang atau lengan panjang, slot select ambil. Nak interview dia kan untuk AB. Juga. Kemungkinan rambut hang tak apa, tapi hang kena pakai kemas. Saya 4 bulan ni saya dah naik lah. Nak naik. Dah naik AB. Dia interview online. Dia tak interview pun. Dia promote tu kan. Dia hanya upload dalam sistem lah saya punya ASD. Lepas tu dia hang dah jadi AB. Promote dah. Tak pasti dia ni Captain Esmira yang yang merah dia nak interview. InsyaAllah mana tahu kan. Jaga.